Baran berita palsu. #kita jaga kita. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kemakmuran bersama, wawasan dilaksana, taraf hidup seimbang, kita rapatkan jurang, kedaulatan dijulang. Dari bandar hingga ke desa, bersatu tanpa prasangka, meraihkan kepelbagaian, membina negara bangsa. Semarakkan wawasan, kemakmuran bersama, semangat perpaduan, prihatin dan saksama, Malaysia ku berjaya. Kini masanya telah pun tiba, kemakmuran yang dirasa, tiada siapa yang ditinggalkan, tiada siapa yang dilupakan. Iltizam seluruh warga negara, demi ibu pertiwi, negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, pasti jadi realiti. Iltizam seluruh warga negara, demi ibu pertiwi, negara yang bersatu, makmur dan bermaruah, pasti jadi realiti. Allahumma inna ad-duha duhauka, wal baha'a bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika, atini ma ataita min ibadika as-salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.
Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya hindarkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah kami, hindarilah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berhati-hatilah dengan ancaman ataupun perkara-perkara berita-berita palsu yang menyebarkannya mengatakan macam-macam tentang vaksin COVID-19 yang katanya datang daripada sumber yang tidak halal, ada yang kata ini daripada Dajjal, bahkan ada yang kata ada chips dan lain-lain. Kita kena faham di dalam Islam, kalau sumber itu tidak ada kepastian kebenarannya, haram untuk menerimanya, haram untuk menyebarkannya. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu mendapat dosa ketika dia mengkhabarkan pada segala apa yang dia dengari. Hanya lihat dalam WhatsApp ada kata macam-macam tentang vaksin COVID-19, kita terus send, ini juga adalah perbuatan dosa. Kerana apa? Kita menolong menyebarkan berita yang mungkin akan terdapat kepalsuan, dan lebih-lebih lagi tentang vaksin COVID-19. Begitu banyak berita-berita palsu yang manusia tidak sedar telah berdosa kerana menyebarkannya. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. As-salatu wassalam, 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 as-salatu wassalam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala
لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة استجيب دعاءنا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية والصريف مكائد العدا والطوف استجيب دعاءنا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة استجيب دعاءنا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية والصريف مكائد العدا والطوف استجيب دعاءنا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله حبيب الله صلاة الله الصلاة والسلام 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 الصلاة والسلام. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Kita masih lagi bersama di Destinasi IKIM dan nak teruskan lagi bicara kita sembang-sembang petang kita ni, Masya Allah ya Mona, bersama dalam rancangan yang sentiasa dinanti-nantikan iaitu Usrah Nurani. Dan untuk itu juga saya nak terus menggalu-galukan sahabat pendengar untuk anda ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM. Sebab apa, di situ kita sedang bawakan kepada anda terus ke telefon pintar anda, ke laptop anda, ke komputer anda. Tambah paling senang di telefon pintar lah kan Mona, untuk mudah kita nak tonton dan juga dapatkan ilmu yang bermanfaat, cerita-cerita yang baik-baik pada petang ini.
Ya, betul Syafiq. Dan untuk petang ini bersama Usrah Nurani, bukan dengan usrah kita-kita je berdua, tak jadi usrah macam Ustaz Zul kata hari tu. Memang tak jadi usrah, tapi kita ada lagi usrah di waktu ini dan juga di luar sana. Terima kasih kepada para pendengar yang sekarang ni semua dah duduk tempah siap-siap lah tempat untuk kita nak duduk di Taman Syurga untuk petang ini, insya-Allah. Ya, betul Mona. InsyaAllah seperti apa yang Mona katakan, kalau kita berdua tak jadi usrah, tapi kita nak bersama dengan orang utama yang akan memimpin Usrah Nurani Radio IKIM pada petang ini. Seperti biasa Mona, nakib tetap kita. Silakan Mona, saya beri Mona untuk sebutkan untuk kita nak membawa masuk beliau. Silakan. Masya Allah. Al-Arif la yu'arraf, wa taban Ustaz Ashhar Menara al-Alam, Masya Allah, bersama Al-Fadil Ustaz Dhur Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Masih lagi bersama kita pada minggu ni Ustaz. Saban minggu kita berterusan Ustaz. Akan kita sama-sama seperti apa yang Ustaz sebutkan, kita adalah keluarga Usrah Nurani. Kan? Sebab apa, dalam keluarga ni kita sentiasa bercerita, kita kongsi pandangan, kita meluahkan rasa isi hati, perasaan untuk kita dapat lagi yang baik-baik, dapat membina jati diri nurani dalaman hati kita. Itulah konsep sebenarnya keluarga Usrah Nurani, insya-Allah ya Ustaz. Dan Ustaz, seperti biasa, sebelum kita nak memulakan sesi ta'aruf untuk sesi Usrah Nurani pada kali ini, saya nak bawakan dahulu daripada rakan-rakan Usrah kita yang dah bersedia di platform media kita. Masya Allah, jom kita bawa masuk. Ini dia rakan-rakan kita yang dah pun bersedia di talian maya kita. InsyaAllah kalau anda yang sedang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, boleh sama-sama lihat sekarang. Dah tahu siapa orangnya, tapi nak dengarkan suaranya kejap lagi. Kita dengarkan dahulu Ustaz. Sedikit Ustaz, mukadimah di awal ni, bagaimana untuk kita nak buat persediaan hati jiwa kita Ustaz menghayati Usrah Nurani pada kali ini. Tafadhal Ustaz. Allah. Terima kasih DJ Mona, terima kasih kepada DJ Syafiq, tetamu yang sebentar nanti akan memperkenalkan diri. Tapi DJ Syafiq, DJ Mona, sebenarnya yang paling utama dalam usrah ni sebenarnya bukan nakib, tetapi semua ahli usrah yang mendengar atau menonton kita. Sebab kalau nakib tak ada, boleh ganti nakib lain. Tapi kalau pendengar semua tak ada, jadi kita cancel je program usrah kita. Jadi kita kena raikan semua para penonton, para pendengar yang istiqamah, yang kalau jumpa di mana-mana Syafiq sebut alhamdulillah, dia kata kami sama-sama dengan usrah Ustaz. Jadi alhamdulillah, pada saya mereka lah sentiasa yang menjadi orang penting, orang utama dalam usrah kita. Baik, oleh kerana tetamu kita pasti dah nak banyak benda yang nak dikongsikan, marilah kita mulakan usrah kita petang Jumaat penuh berkat seperti biasa yang kita telah istiqamahkan saban tahun. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه. Sekali lagi, kedua DJ yang saya kasihi, saya hormati DJ Syafiq, DJ Mona, terima kasih Ustaz, rakan usrah yang telah hadir dan rakan usrah yang dimanapun sedang berada pada ketika ini. Kepada Allah kita rafakkan segala syukur. Kita nak sangat nama kita di sisi Allah adalah abdan syakura, hamba yang betul-betul berterima kasih pada Allah. Kita tahu bahawa Allah beri nikmat melimpah-limpah, tetapi hamba yang betul-betul dapat mengucap terima kasih pada Allah jumlahnya tersangat sedikit. Dan Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali kata Allah, hambaku yang benar-benar bersyukur. Jadi kita minta sangat saban minggu kita bersama dalam Usrah Nurani makin melayakkan kita menjadi seorang hamba yang bersyukur pada Allah. Sayyidina Umar pernah mendengar seorang lelaki menadah tangan sambil menangis. Ya Allah,
golongkanlah aku ya Allah di kalangan orang yang sedikit ya Allah. Sayyidina Umar tentu tersinggung sebab kebaikan itu pada ramai orang. Maka ketika Sayyidina Umar bertanya kepada lelaki ini, maka lelaki ini menjawab, bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, dan sedikit sekali hamba yang benar bersyukur. Aku minta pada Allah satu, dia kata dalam hidup adalah golongkan aku, layakkan aku menjadi hamba yang benar-benar bersyukur ya. Dan kita tahu kalau kita syukur nikmat sihat hari ini, Allah tambah nikmat sihat. Allah, kita syukur nikmat iman, Allah tambah iman kita insya-Allah. Kita syukur nikmat dapat berusrah, Allah tambah lagi rasa sehingga kita faham apa yang ada dalam setiap konten usrah-usrah kita ya. Dan kita pun baru ni mendengar berita gembira jugalah ya, katanya insya-Allah bulan depan daripada pandemik bertukar kepada endemik ya. Dan saya minta semua rakyat Malaysia ya, apabila sesuatu benda merujuk pada masa hadapan, marilah kita sentiasa sebut insya-Allah. Insya-Allah ya. Kita sangat belajar tentang perkara ini dan kita tahu terlupanya kita menyebut insya-Allah menjadikan satu benda yang Allah bagi, Allah tangguhkan. Jadi kalaulah kita dengar pada bulan depan insya-Allah daripada pandemik kepada endemik, maknanya satu anjakan yang penting dalam kita berhadapan dengan tekanan COVID ini. Maka marilah ramai-ramai kita mengingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Maka kita katakanlah kalau kita nak buat benda yang akan datang, maka jangan lupa untuk menyebut insya-Allah. Jadi ramai-ramai kita bila sebut katalah akan berubah daripada pandemik kepada endemik, maka insya-Allah pada bulan hadapan ya. Jadi itu doalah kita petang Jumaat ni insya-Allah. Jadi DJ Syafiq, DJ Mona saya pun tak boleh nak lama-lama dah sebab ramai orang tak sabar tengok orang yang ada duduk di masjid ya, yang berlatar belakangkan masjid. Jadi orang tentu tak sabar-sabar. Jadi kita teruslah insya-Allah nak bertaaruf sebab usrah ni dia mesti ada ta'aruf ya. Sebab itulah yang Nabi bentuk. Kenal, dan Nabi Masya Allah kenal sangat sahabat Nabi, hatta Bilal bin Rabah cara dia bergerak berjalan pun Nabi tahu. Begitulah Nabi telitinya bila berukhuwah. Jadi kita cuba petang ni. So kita nak mula dengan Faizal. Silakan. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada naqib kita iaitu Ustaz Zul Ramli, Ustaz Amal yang dikasihi, lama tak jumpa Ustaz Amal ni sebenarnya, DJ Syafiq dan DJ Mona. Masya Allah ya, saya ni bekas DJ, dah tak ber-DJ dah sekarang. Sifu aja. Dan ya, saya sebenarnya berada di satu lokasi. Sebenarnya saya berada di luar masjid. Di dalam masjid ini, di belakang saya adalah Ustaz Zul Ramli. Dia ada kat dalam dah tu, nampak. Backgroundnya. Allah. Masya Allah. Kita jumpa kejap lagi Ustaz. Okey. Sebenarnya ya, saya Faizal Ismail, umur 45 tahun, Masya Allah. Dan sekarang ni saya banyak melakukan kerja-kerja secara freelance, secara bebas, tidak terikat dengan mana-mana. Alhamdulillah, jadi pengacara juga secara bebas, dan juga menerima jemputan-jemputan seperti ini. Tetapi sudah pun berada dalam suasana yang saya sendiri sebenarnya ingin istiqamah. Saya minta sangat-sangat ya, doakan saya semoga istiqamah, semoga Allah istiqamahkan saya insya-Allah. Bak kata Ustaz Zul Ramli tadi, masa ini kita rasa macam okey, aku nak yang ini, aku nak suasana ini. Di masa-masa akan datang kita tak tahu lagi, sebab hati kita ni Masya Allah, kita takut berbolak-balik ya Ustaz ya. Tambah saya ni Masya Allah orang yang baru sangat nak merasai suasana ni. Bukan sebenarnya dulu kita tak merasa suasana tu, tetapi itulah dia, perjalanan kita ni berbeza kan. Jadi sikit sebanyak apa yang kita lalui itu sebenarnya kita akan orang kata memberikan kesan kepada karakter kita, kepada personality kita, khususnya kepada hati kita juga. Hati kita ni, apa yang kita lalu ni,
pasti akan memberikan kesan kepada hati. Jadi mungkin itulah dia orang kata kesempatan yang Allah bagi juga dekat saya ni untuk mengubah suasana, ya, supaya saya rasa macam lebih dekat dengan dia, ya, lebih dekat dengan dia, dan saya harapkan perkara ini akan berterusan dan Allah akan izinkan bila-bila. Saya nak teruskan ke ataupun macam mana ni? Tak apa, nanti kita sambung lagi. Ya, silakan. Okey, Alhamdulillah. Saya kira tak ada siapa lah. Saya kira kalau dia tu rakyat Malaysia lah. Bila Akhi Faizal Ismail bagi salam tu, kalau buat tak kenal tu, saya rasa kena check balik IC dia lah. Kan? jadi suara yang memang setiap hari, ya, di segenap penjuru, itu kurnia Allah lah. Saya kira itu kurnia Allah, dan Allah beri kurnia lebih lagi apabila berada di masjid lah. Maknanya hati itu berada di masjid. Dan benar, Syekh Atha'illah Skandari pun menyebutkan, apabila kita mula berhijrah, Allah akan berikan kemanisan dalam berhijrah. Manis, ya. Dalam manis itulah kita menangis. Dalam manis itulah kita nampak kelemahan diri kita, dan kita nak cakap pada Allah, ya Allah, aku hamba berdosa. Dalam manis itulah yang menyebabkan dalam leleh air mata sedu sedan kita tahu dosa kita dengan mak, dosa dengan ayah, dosa amanah, dosa tanggungjawab. Syekh Atha'illah Skandari berkata memang begitu. Namun kenapa tadi Akhi Faizal sebut kan, sebab ini untuk kita semua. Namun untuk jangka panjang Allah akan uji kita dengan Allah ambil manis itu. Allah ambil manis tu. Tatkala Allah ambil manis, taubat tak rasa manis lagi dah. Mungkin air mata dah kering. Kita cakap pada Allah berdosa, tapi kita tak rasa berdosa. Bahkan kadang-kadang kita nampak dosa orang. Pada saat tersebut Allah nak uji, wahai hambaku, adakah engkau dekat dengan aku kerana manis itu atau kerana aku, kata Allah. Jadi sebab itulah rupanya bila kita nak supaya jangan berhenti hijrah dan jangan bergantung pada manis. Sebab ada orang macam itulah, bila dia dah tak rasa manis dah, tak nak dah usrah, dah tak nak dah cari kawan baik, dan tanpa sedar pada masa tu syaitan dia masuk dua jarum dia. Jarum yang paling berbahaya adalah jarum yang disebut al-malal. Jarum rasa macam ala boring lah, ulang benda yang sama dah 10 tahun, 20 tahun, dan akhirnya prestasinya mula menurun. Dan sebelum dia bagi paku yang disebut an-nadam. Nadam ni maknanya Allah, rugi aku dulu masuk usrah, rugi aku tiba-tiba kalau aku stay kat industri hari ni aku dah gian-gian. Allah ya. Jadi betul lah Akhi Faizal Ismail tadi sebut tadi, bukan untuk diri dia sebenarnya, tapi untuk kita semua. Semoga saat Allah tarik manis, kita terus melangkah dan kita akan jauh daripada tipu daya syaitan tersebut, ya. Jadi dan kami juga tentulah melihat orang-orang penting, nama-nama besar macam Akhi Faizal Ismail yang pada kita adalah nama besar sebenarnya, yang boleh memberi sesuatu besar pulangan pada agama. Kita memang minta sangat agar terus istiqamah, kerana Nabi sebut pada saya, kita semua, innamal a'malu bil khawatim. Hanya senya amal kita itu Allah bukan kira sekarang, tetapi pada penghujung dan kesudahan kita, ya. Jadi semoga kita semua nanti akhirnya akan berakhir dengan kesudahan terbaik, yang terbaik insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita rasa selesa petang ni dengan suara garau tadi tu, ya. Yang mengambil ruang pendengaran kita. Garuk tu satu pujian kan? DJ Mona satu pujian kan? Satu pujian. Okay. Dalam kamus Dewan kata bukan pujian, tiba dah maksud saya suara besar yang memerangkap pendengar. Okey, baik, kita kalau ada tadi DJ Mona, DJ Syafiq, suara garuk yang memerangkap, kita ada suara seruling yang juga memerangkap. Jadi yang tu saya rasa kita kena bertaruh dengan Sa'amal lah. Sila Sa'amal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin
وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Naqib Ustaz Zul Ramli, dan kepada DJ yang dikasihi DJ Syafiq dan DJ Mona, dan kepada rakan panel usrah kita petang ni, saudara Faizal yang lama tidak berjumpa. Petang ni telah dijumpakan, disatukan dalam usrah kita pada petang ini, dan juga rakan-rakan usrah kita tak kira di mana jua berada ketika ini yang sedang menonton ataupun mendengar siaran kita pada petang ini. Terima kasih atas undangan sekali lagi Ustaz Zul dan Syafiq untuk bersama pada petang ini. Perkembangan terkini saya nak beritahu lah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dan di mana jua berada yang mengucapkan takziah atas kehilangan ataupun pemergian bapa saya, ayah saya pada 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah pada hari Jumaat Allah ambil dia, petang Khamis nak masuk Jumaat. Alhamdulillah Allah ambil ayah dalam usia 95 tahun lebih itulah. Dalam keadaan insya-Allah kami semua adik-beradik ada dapat hadir. Bayangkan dalam suasana PKP ni bukan senang nak balik tu. Tapi Allah izinkan semua adik-beradik dapat bersama sebelum ayah meninggal, dapat ketika dia nazak dan juga ketika mana dia nak hembuskan nafas, sampailah kepada urusan mandi, kafan, ke kubur semua dapat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi betul-betul lah kematian itu satu nasihat yang sangat berharga. Dan nak kata yatim piatu kita pun dah tua dah kan, tapi hilanglah ibu dan ayah tu. Macam rasa macam mana kita rasakan kawan yang dah rasa mak ayah tak ada tu, dapat rasakanlah kali ni. Masya Allah, apa nama yang Nabi kata, bapa ni adalah pintu tengah syurga. Masya Allah dah Allah ambil. Jadi itulah kita nak cerita perkembangan tentang ayah yang baru tak ada. Sebelum tu Ustaz Zul Allah ambil mak itulah kita dah rasa itu. Dan perkembangan lain tu nantilah mungkin kita menyusul lah kot. Tadi tanya tentang popia pisang tu, nanti cerita pasal lain akan datang insya-Allah. Jadi ada konten yang lebih berharga lagi. Sayang nak cerita popia pisang, ada benda yang kita tak dengar pula nanti. Kita sembang kembali pada terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, tapi tak apa Ustaz, masa ta'aruf ni sebab lagi once kita dah cerita dah, kita tak cerita popia pisang dah sebenarnya. Apa sebenarnya ni ada macam satu cerita-cerita belakang dengan Syafiq ni sebenarnya. So Ustaz ada buat projek apa-apa Ustaz masa PKP ni? Baik Ustaz, jadi dah bercakap ketika ini, dah diberi laluan ni sekali lagi. Jadi cerita popia pisang ni cerita bila kita pun dah tak boleh kuliah banyak Ustaz. Kuliah dah tak ada, kita kuliah online je. Jadi Allah bagi ikhtiar jalan lain. Allah tu maha baiknya ya Allah. Allah maha baik, Allah Ta'ala maha pemberi rezeki. Jadi sama-sama dengan anak-anak kita duduk di rumah, semua kerja di rumah, buatlah satu projek, nama dia popia pisang Kalau popia pisang ni orang nama popis sekarang ni, popis. Jadi kami tukar tak pakai nama popis, kita tukar pisang ni cakap bahasa Arab. Anak-anak tanya apa? Mauzun. Mauz. Jadi baik tu gigit lah makan pisang, jadi mauz baik. Macam tu lah cerita dan nama mauz baik tu. Dan Alhamdulillah sekarang yang ni lah kami buat family. Nanti insyaAllah sampailah ke rumah Ustaz Zul dengan rumah Faizal nanti tu insyaAllah minta alamat insyaAllah. Dan Alhamdulillah rakan-rakan keluarga, rakan-rakan Munsyid Malaysia semua ramai dah yang dah cuba. Jadi terima kasih, dan yang nak cuba boleh tengok dekat ni lah pada line kita punya ni Instagram ataupun di Facebook insyaAllah. Itulah maklumat. Line Ustaz Amal Ustaz Amal. Pada line pakai mouse byte tulis perkataan mouse byte tadi mouse byte BYTE mouse byte. Wah, lebih kurang Apple lah juga ni, lebih kurang Apple juga. Kalau Apple tu dia Apple byte kan. Gambar Apple dia kena byte kan. Ini mouse byte dia dahsyat lah. InsyaAllah. Tapi Ustaz tak elok untuk orang yang kecil manis kot.
Tak apa, yang jujur tu kami suka. Yang jujur, peninggi yang jujur tu kami suka kan. Ini kadang-kadang nak jual produk tak apa, macam mana pun tak apa. Pisang ni kan dalam Quran ada. Jadi tidak lakukan pisang dia. Jadi it's okay, tak apa. Kami doakan insya-Allah. Sebab Ana tengok tadi bila Ustaz sebut mouse tadi, DJ Mona dia angguk-angguk tu makna kira satu endorsement sebenarnya. Jadi walaupun Amal pun memanglah tahu bahasa Arab kan, tapi bila mudirah kita mengangguk kata mouse tadi, insyaAllah boleh jual lah, insyaAllah ya. Saudara Akhi Faizal kena support habis-habisan lah ni. Okay, alamat tu akan sampai dulu. InsyaAllah. Betul-betul. Jadi insyaAllah kita dah berkenalan dan kita dah mendoa sesama kita sebenarnya ya. Dan sebenarnya bukan sekadar untuk Samal, untuk semua rakan-rakan yang mungkin Samal mungkin tak begitu, tetapi ada rakan-rakan yang terkesan dengan COVID ini. Kita doa ke hadirat Allah, ya Allah, berilah kami jalan ya Allah. Berikan kami rezeki min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Minta ya Allah beri kurnia daripada sumber yang kami jangka duga, dan berilah ya Allah daripada apa yang kami tak pernah jangka dan tak pernah duga. Sebab rezeki itu bukan milik makhluk tetapi milik khas Allah Subhanahu Wa Taala. DJ Mona, DJ Syafiq. InsyaAllah itu dia Muna, kita dah kenal-kenal dengan rakan usrah kita Ustaz. Masya Allah, saya kira memang semua yang mendengar suara rakan-rakan usrah bagi salam pun dah memang tahu dah, kalau tak ta'aruf pun dah memang kenal orangnya insyaAllah. Ustaz Amal, siapa tak kenal kan? Ustaz Amal alunkan zikir tadi pun rasa macam live yang dengar kat Radio IKIM. Itulah macam tu sebiji Ustaz. Bukan telan kaset, telan radio ke macam mana ni Ustaz? Kan rakan-rakan usrah kita berikan satu penghargaan sebenarnya untuk Ustaz Amal. Banyak zikir-zikir Ustaz, Masya Allah, tambah-tambah di Radio IKIM ni. Dan seperti biasa juga Abang Faizal, kita ucapkan selamat datang ke Usrah Nurani, Ustaz Amal dan juga nakib kita insyaAllah. Mona, jom kita nak buka tajuk. Mona, kalau tak ada tajuk, saya kira memang Usrah Nurani ni laluannya kita mungkin tak tahu ke mana arahnya. Tapi yang menarik, istimewa Usrah Nurani, dia ada cakna, dia ada cabang-cabang untuk kita nak bincangkan. Jadi sangat-sangat memang begitu santai rehat kita di petang Jumaat ini. Kita nak menghayati sungguh-sungguh, nak dengarkan betul-betul untuk terima apa sahaja ilmu yang bermanfaat, yang baik-baik pada petang ini. Ya, insya-Allah. Betul Syafiq. Kita banyak insya-Allah ilmu yang bermanfaat yang kita nak bincangkan pada petang ini bersama tetamu dan juga nakib kita. Dan untuk tajuk petang ini yang dipilih, alhamdulillah, tajuknya Ya Rasulullah. Masya Allah, seorang insan hebat, baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baru saja meraihkan hari ulang tahun kemerdekaan Ustaz. Kalau kita cakap tentang merdeka ni Ustaz, insan yang merdeka ni maksudnya dia lebih mengenali agama, lebih kuat pegangan agamanya. Malah kalau Quran dan Sunnah, itulah pegangan yang paling utama yang akan kita pegang sampai ke hari kiamat. Ustaz, kita nak bincang Ustaz dengan tajuk ini bersama dengan rakan-rakan usrah, akan berkongsi pengalaman dan juga latar belakang mereka bersama kita Ustaz. Silakan Ustaz untuk petang ini, tajuknya Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya. Baik, ya Allah ya. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq, rakan usrah yang saya kasih sekalian. Simple tajuknya, tetapi saya yakin kita kian masuk ke bulan Rabiul Awal dan para pencinta Rasulullah menanda dalam diari mereka momen-momen penting untuk hari kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya bagi mereka yang cinta lah, yang tak cinta dia peduli apa Rabiul Awal ke 12 ke berapa ke, tak ada pernah masuk dalam dia punya urusan dia kan. Dan alhamdulillah rakan usrah yang ada bersama pasti merasa bahawa kalaulah tarikh itu penting, maka tarikh penting di antaranya adalah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nak dengar mungkin Ustaz Amal ya mungkin boleh bacakan sedikit ayat Quran tentang Rasulullah sebagai contoh, atau selawat yang kita nak, terutamanya pada hari Jumaat secara khusus. Amalan yang Rasulullah minta kita lakukan adalah berselawat kepada Rasulullah. Jadi kita nak, kalau boleh petang ni
Kita berselawat satu dengan lidah, dengan telinga, dan mungkin dan pasti dengan perkongsian yang kita dengar daripada akhi Faizal Ismail nanti. Dia yang selawat yang dalam bentuk perasaan, ketundukan, kesedaran kita tentang betapa indahnya jalan Rasulullah, betapa indahnya jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, apabila kita, apa yang ada dalam agama bermula pada saat kita mengucap kalimah tayyibah. Kalimatan tayyibatan asluha thabitun yang disebut dalam surah Ibrahim. Dalam kalimah tayyibah ataupun istilah yang disebut sebagai kalimah tayyibah, di sana adanya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebab itu kita bersaksi dan lafaz saksinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan tajuk kita ya Rasulullah, maknanya kita mula nak gamit hati kita bahawa dalam kalimah tayyibah tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dia adalah merupakan ucapan yang bukan sekadar ucapan tetapi keyakinan tentang al-uluhiyah, tentang Allah Subhanahu wa taala, al-ilahiyah, al-uluhiyah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Maknanya betapa sempurna sifat Allah dan betapa sempurnanya sifat Allah sekira-kira tidak ada pun sifat Allah itu yang sama dengan sifat makhluk. Ya. Kemudian bila kita sebut Muhammadun Rasulullah, dia juga adalah merupakan kesempurnaan sifat hamba. Ya, kalau tadi sempurnanya sifat Tuhan, pada Muhammad itu sempurnanya sifat hamba. Jadi oleh kerana sempurnanya Rasulullah dengan sifat hamba, maka Allah dalam Al-Quran apabila menyebutkan tentang nama hamba, Allah sebut siapa orangnya. Ya, Abdahu Zakaria contohnya. Allah sebut hambanya, namanya. Tetapi kerana sempurnanya Rasulullah dalam sifat hambanya, maka Allah menyebutkan contoh dalam surah Isra, asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya, dan hamba tu tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misi hidup kita adalah ingin mengabdikan semata-mata kepada Allah yang Esa, dan misi hidup kita adalah menuruti contoh pengabdian Rasulullah. Kalau ini kita dapat fahami, maka kita sedang berada di atas jalan yang lurus. Maka sebab itulah faktor Rasulullah menjadi sangat penting. Mungkin Ustaz Amal nak mulakan sesuatu, Ustaz, untuk kami semua ni dapat bersedia mempersiapkan hati sebelum perkongsian mungkin daripada akhi Faizal. Sila Ustaz. Masih Ustaz Zul, rakan usrah kita, dan kepada DJ yang dikasih sekalian, masih. Jadi alhamdulillah pada pusingan pertama ni saya nak mulakan dengan sebuah nasyid ya, yang mungkin biasa dengar, dan mudah-mudahan turun rahmat Allah Ta'ala dengan nasyid ini dan juga selawat ini insya-Allah ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. عطفة يا خيرة العالم يا أهل الجود والكرم. عطفة يا خيرة العالم يا أهل الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, tajuk kita pada petang Jumaat yang berbahagia ini kita cakap tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan saat kita semua berbicara tentang Rasul ini, masya-Allah, rasa ta'zim kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya harus ada, dan turun rahmat Allah Taala. Walaupun kita tak nampak saat ini turun rahmat Allah Taala ya, kita berada
petang ni dalam kuliah walaupun secara maya ni, rahmat Allah turun. Ketika mana kita di rumah petang ni, kita sedang menonton, sedang dengar, turun rahmat Allah. Sebab apa? Kita pernah dengar kata-kata daripada Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, daripada kata bidhikris salihin ya tanzilur rahmah. Dia kata dengan mengingati, dengan berbicara tentang orang yang soleh, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa lagi yang orang yang paling soleh ataupun imam kepada orang soleh dalam kehidupan ini melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar sangat rahmat yang turun ya kepada kita. Jadi ini sudah sebagai kepahaman kepada kita, kerana Rasulullah itu adalah utusan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka InsyaAllah kita akan sambut Rabiul Awal ya. Kita menghadirkan setiap kali itu, bukan kata bulan lain kita tak hadirkan rasa gembira, tapi pada bulan kelahiran Nabi SAW tu, kegembiraan kita tu sangat memuncak dan sentiasa disegarkan, dihidupkan lagi, Masya Allah. Dan kata Allah Ta'ala dalam Quran, kalau mungkin Ustaz Zul mungkin telah ingatkan saya, dia punya surah dia ataupun ayat dia, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Qul bifadlillahi wa rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka orang-orang beriman tu melahirkan kegembiraan ya. Wa bidzalika falyafrahu. Maka orang beriman ni Allah kata bergembiralah. Jadi nak bagi tahu dekat kita, tak salah bergembira ni. Yang salah tu cara apa kita bergembira tu kan. Jadi ada orang bergembira dengan maksiat, dengan dosa, itu salah lah. Tapi yang kita bergembira ni dengan sesuatu yang Allah Ta'ala nyatakan dia bergembiralah dengan fadlillah, dengan kurnia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak syak lagi, di antara sebesar-besar rahmat Allah Ta'ala kepada kita adalah Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebesar-besar rahmat. Jadi kalau difahamkan ya oleh para mufassirin, di antara rahmat Allah Ta'ala itu adalah kerasulan Nabi ataupun diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka hendaklah kita menzahirkan kegembiraan. Sebab itu bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menyarankan kita supaya kita menzahirkan kegembiraan itu ya. Kerana kita dipilih menjadi umat Rasulullah SAW, kerana telah diutuskan Rasulullah SAW, kerana telah dilahirkan Rasulullah SAW, lahirkan kegembiraan itu. Kerana kegembiraan ini kegembiraan yang mana akan menambah nilai kepada iman kita, menambah nilai kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu sebagai permulaan pada pusingan pertama ni. Dan kalau boleh saya nak share bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah utuskan sebagai teladan kita ni, sebagai uswah kat kita ni, ada sahabat yang telah bercerita ya bagaimana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengucapkan satu doa yang kita boleh share sebagai amalan kita bersama. Nabi mengucapkan satu doa tu. Walhal kita kata bila berdepan dengan orang ni ya, kita akan memberikan tumpuan, memberikan kerajaan pada orang. Begitulah Nabi. Memang Nabi orang yang paling beri tumpuan pada orang. Tidak ada orang yang di depan Nabi SAW yang rasa dia dipinggirkan. Semua rasa Nabi layan dia. Tetapi dalam keadaan Nabi melayan tu pun, ada sahabat yang dia duk counter, duk bilang Nabi punya doa ni. Dia kata Nabi sebut benda tu dalam satu-satu majlis ni 100 kali. Masya Allah, Nabi adalah orang yang paling ingat pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi jugalah orang yang sangat meraihkan siapa-siapa yang ada di depan Nabi. Apa zikir yang ataupun doa yang Nabi baca tu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau saya boleh sikit naramkan sikit ya. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkan aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha pengasih. Itu dia pusingan ini Ustaz. Boleh kita tambah dan saya kembalikan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Terima kasih. Saya kira Ustaz Amal, tajuk kita sangat simple, ya Rasulullah. Dan kerana kita nak cepat nak bercerita tentang Rasulullah, dan Ustaz Amal dalam banyak-banyak selawat, Ustaz Amal pilih selawat yang temponya gembira. Ya, kita dengar tadi kita rasa gembira. Kerana sebenarnya
itu penting kepada kita semua. Kerana as-surur bil khudur, ya, gembira, perasaan gembira tu perlu letak dalam hati terlebih dahulu. Kerana manusia ini bila dia gembira, dia akan menilai. Manusia bila gembira, dia akan belajar. Manusia bila bergembira, dia akan menghargai. Jadi Ustaz Amal tadi memilih tempo ataupun genre daripada banyak selawat yang ada dalam senarai Ustaz Amal dan digunakan untuk kita merasakan kegembiraan. Dan bolehlah kita anggap bahawa apa yang Ustaz Amal sebutkan tadi sebagai wake up call kita untuk bahawa sedar dalam hidup ini bukan sekadar mengamalkan ajaran Islam itu dituntut, tetapi mengetahui siapa yang membawa Islam ini. Kalau tidak, cukuplah Jibril tu hantar saja, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, letak gantung kat Kaabah saja. Lepas tu manusia kan bijak, dia boleh pandai dan belajar sendiri. Tetapi Allah lantik setiap umat itu Rasul, maka bagi kita tadi Ustaz Amal sebutkan tentang bertuahnya kita menjadi umat Rasulullah, maka pasti kita tidak akan tahu jalan Allah sekiranya kita tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW. Bukan sekadar apa yang Nabi tinggalkan, tetapi bagaimana perasaan hati kita terhadap Rasulullah, ya. Sebab untuk makluman rakan usrah, Nun di Barat pengkaji tentang Islam, ya, pengkaji tentang Islam bukan sekadar menghafal Al-Quran. Pengkaji Islam bukan sekadar menghafal hadis. Mereka itu master dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan mereka tetap kafir pada Allah. Bahkan mereka jadikan Al-Quran dan hadis yang mereka hafal tersebut untuk melihat di mana ruang untuk menyesatkan umat ini, ya. Jadi kalaulah kita ni umat Islam hanya fikir kita hafal saja, kita tahu saja Al-Quran dan hadis, tetapi rupanya dalam hati kita tak bersedia pun untuk memasukkan rasa kenal yang melahirkan cinta pada Rasulullah. Akhirnya kita takut tak ada beza kita dengan scholars ataupun cerdik-cerdik pandai yang ada di Barat, yang mereka itu master dalam bidang ilmu, tetapi hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik, kita dah dengar daripada Ustaz Amal dan kita nak dengar pertambahan perkongsian daripada Akhi Faizal Ismail. Sebab tadi pun kita pun terkejut, orang Malaysia tapi tiba-tiba menjumpai Kompas di Barat dan kemudian menjumpai hidayah tu di sana, ya. Jadi mungkin banyak perkongsian yang kita nak dengar dan kita nak runtun hati kita ni sehingga kita nampak, ya Allah, jalan inilah jalan terbaik kita. Silakan Akhi Faizal. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ni bila nak bercakap depan Ustaz, ya, Ustaz Zul, Ustaz Amal, DJ berdua, Masya Allah, saya rasa kerdil sebenarnya. Dengar saja pengenalan daripada Ustaz berdua tadi pun dah macam Allahu Akbar. Baik, apapun saya akan kongsikan apa yang termampu yang sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, dan saya rasa sesuai sangat dengan bulan hijrah yang kita masih berada dalam bulan Muharram, kalau tak silap saya, 25 Muharram hari ini, dan juga kemerdekaan negara kita yang baru kita sambut semalam. Subhanallah. Dan kalau nak katakan merdeka tu, dah 2 tahun kita berada dalam fasa merdeka yang berlainan daripada biasa, ya, dekat Malaysia ni. Jadi apa yang kita boleh tengok adalah definisi takrifan merdeka tu sendiri pun secara tak langsung berubah. Allah sebenarnya macam nak bagi kita sesuatu supaya nak bagi tahu semua yang berlaku sekarang ni, kita perlu fikirkan, kita perlu ingat yang ada satu kuasa yang membawakan kita kepada suasana sebegini. Subhanallah. Itulah dia yang Ustaz cakap tadi, kalimah thayyibah kita, la ilaha illallah. Dan seterusnya, siapakah role model yang sebenar? Role model kita bukan lagi siapa-siapa, bukan lagi penyanyi K-pop, bukan lagi pelakon-pelakon Barat. Ramai sebenarnya yang mungkin berada dalam keadaan tersebut, termasuklah saya. Hamba dia yang hina ni sebenarnya, yang dulunya mungkin berada dalam satu suasana yang menyebabkan kita tengok role model kita tengok suasana kita sebenarnya bukanlah yang berlandaskan ajaran Islam. Bukannya kita jadikan apa yang Nabi cakap itu sebagai panduan hidup kita, apa yang Allah perintah itu sebagai apa yang patut kita amalkan dalam hidup kita. Dalam keadaan sebegini sebenarnya
rakan-rakan usrah yang dihormati sekalian, Allah dah bagi satu kelebihan, iaitu kita berada di dalam Islam sejak daripada kita lahir. Kita lahir sebagai seorang Islam, ya. Tetapi cabaran kita sebagai seorang yang lahir sebagai Islam tu sangat-sangat besar berbanding dengan orang yang mendapat Islam ataupun hidayah kemudian, ya. Mereka mungkin lahir dalam keadaan bukan Islam, tetapi di akhirnya ataupun di pertengahan hidup mereka mendapat hidayah dan memeluk Islam. Keadaan mereka masa itu seperti bayi yang baru lahir, kain putih suci. Tetapi kita ni lahir dalam keadaan Islam, Masya Allah, cabaran dia cukup tinggi. Kita bertuah, ya, tetapi nak bawa tu, nak carry diri kita untuk menyelusuri perjalanan sebagai seorang Muslim cukup payah. Dan apa yang saya lalui juga, ya, dalam hidup saya, begitulah, ya. Apabila kita dididik dalam keadaan bukan salah mak ayah ke apa semua, tetapi suasana kita, ya, kita bersekolah, kemudian bekerja. Selepas bekerja tu kita membuat keputusan untuk terlibat dalam itu ini dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak, macam yang saya cakap di awal tadi, ia memberikan kesan, ya, kepada kita yang mungkin dulunya kita ditarbiahkan dalam suasana yang cukup baik, ya, dan bila kita masuk dalam kerana satu suasana yang berlainan daripada apa yang pernah kita ada sebelum ini, jadi sedikit sebanyak ia akan memberikan kesan kepada karakter kita, kepada jiwa kita sebenarnya. Jadi saya pun begitu juga, kerana saya ini hamba Allah yang lemah, selemah-lemahnya sudah pasti. Dan apabila kita lemah ni, memanglah syaitan tu akan sentiasa datang untuk masuk, untuk cucuk jarum dia tu. Dia nak cari peluang je kat mana saja. Jadi dalam fasa apabila saya berubah dalam satu suasana tu, mungkin fasa yang agak membuatkan saya seperti lalai, ya, menyebabkan macam amalan saya untuk sebenarnya yang patut orang kata mengerjakan ibadah menurut perintah Allah, mengamalkan apa yang Nabi suruh, itu saya agak terabai sedikit sebanyak, ya. Jadi saya bukan nak salahkan apa yang saya buat sebelum ini, tidak, tetapi saya salahkan diri saya yang mungkin lemah, ya, yang terkesan dengan suasana tersebut. Dan saya pun nak kata suasana kita ni, ya, suasana kita memainkan peranan yang sangat penting untuk kita sebenarnya. Jadi apabila saya berada dalam suasana yang membuatkan saya macam leka, macam tak kisah sangat tentang ibadat kepada Allah, tentang hubungan dengan Allah, ia menjadikan kita macam kehidupan kita tu macam terus kita anggap itu sebagai satu normal, tau Ustaz. Dia macam normal, kita terima tu benda hari-hari. Seolah-olah macam inilah sebenarnya kehidupan aku. Aku solat juga, kan. Saya tak nafikan, memang kita solat. Kita orang Islam, nama kita orang Islam. Ya, tetapi apa yang kita buat tu, adakah solat kita tu solat yang bernilai, berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab apabila saya berada dalam suasana yang cukup sibuk dengan itu ini, nak kena buat event itu ini semua, Masya Allah, tanpa saya sedar, ya, dia menghanyutkan saya dengan mengatakan yang event ini lebih penting. Ini lebih penting daripada solat ni, daripada zikir dekat Allah, daripada buat apa yang Nabi pesan. Event ini lebih penting. Masya Allah, saya terperangkap dalam suasana tu, Ustaz berdua. Masya Allah, saya memang, ya, inilah dia. Dan saya percaya di luar Akhi Faizal, ya, silakan. Kami macam jumpa satu perubahan yang sebenarnya pada diri Akhi Faizal sebenarnya besar, ya. Dan tapi sebab kita kena break sekejap, jadi nampaknya kita nak dengar lepas ini. Saya sebenarnya nak dengar bagaimana bunyi hidayah bila mengetuk hati, merubah manusia yang kita kenal satu masa dulu seperti satu watak yang berbeza menjadi watak yang berbeza pada petang ini yang kita tengok. Kami nak dengar lepas rehat nanti, insya-Allah.
Masya Allah. Syafiq. Pastinya Baik. kita akan sambung lagi cerita pengalaman dari Abang Faizal dan juga alunan yang istimewa dari Ustaz Amaluddin. InsyaAllah Mona, kita akan berehat seketika. Ya, betul Syafiq. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Mengikut kaji selidik GFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini destinasi IKIM masih bersama anda, saya Mona dan Syafiq, dan masih bersama di rancangan Usrah Nurani. Ya, betul Mona. Kita di bahagian yang kedua untuk Usrah Nurani. Sahabat pendengar, rakan-rakan penonton semua tak sabar dah ni nak mendengarkan lagi perkongsian dari Naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali, juga rakan-rakan Usrah kita. Kita ada perkongsian dari Abang Faizal Ismail dan juga Ustaz Amaluddin yang bakal berikan lagi kepada kita alunan untuk hati jiwa kita, insya-Allah. Tapi sebelum tu, kita nak bertanya sedikit untuk Kamus Bahasa Arab Usrah Nurani bersama dengan Mudirah Mona Jasman. Mohon izin Ustaz Zul, insya-Allah. Okey, baik. Tadi dah cukup dah mouse tu Ustaz kan? Itu resepi Ustaz Amas. Kita kena PM tepi. Ustaz nak resepi boleh, tapi memang tak bagilah resepinya kan Ustaz. InsyaAllah kita dah sampai dah tu. Popiah Popiah goreng pisang ke Radio IKIM. Masya-Allah. Kan. Dan sekarang ni Mona, kita nak tambah sedikit perkataan kita yang boleh kita sama-sama belajar petang ni. Okey. Kalau tadi saya banyak terdengarkan berkaitan dengan inspirasi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah bertanya, tapi kita refresh balik Mona. Inspirasi dalam bahasa Arab, apakah ia? Okey, inspirasi dalam bahasa Arab ilham. Masya Allah. Ini perkataan yang paling okey ke nak sebut kan? Ilham. Masya Allah. Okeylah. Tambah sikit mana perkataan. Perkataan berkaitan berubah. Kan dalam bulan Muharram kita hijrah, kita ubah diri kita ke arah kebaikan. Jadi bagaimana perkataan ini dalam bahasa Arab? Silakan. Berubah maksudnya taghyir. Taghyir. Betul? Taghyir. Ustaz Amal, tolong saya Ustaz Amal. Kita lidah nasi kandang ni lain sikit kadang-kadang ni. Masya Allah. Ke nak kena pergi ikan patin kat kampung Ustaz kat Kuantan ke macam mana ni? Kat Jerantak. Masya Allah. Taghyir betul Mona? Ya. Baik. Itulah taghyir yang berlaku dengan Syafiq ni sekarang.
Berubah Allah kita berubahlah ke arah kebaikan. Daripada kita boleh sebut biasa-biasa, kita sebut yang baik-baik, membaca kalam-kalam Allah dan juga berzikir, termasuk juga kita lafazkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Mona tajuk yang kita bawakan pada petang ini. Ya, betul Syafiq. Tajuk yang kita bawa walaupun ringkas tapi maknanya mendalam dan ceritanya Masya Allah. Insya Allah selepas ini akan dengar lebih lagi bercerita tentang tajuk petang ini, Ya Rasulullah. Masya Allah, kalau saya boleh sebut Taghir, orang Penang seorang lagi tu pasti boleh sebut. Jom Ustaz, kita nak sambung Ustaz untuk perkongsian selanjutnya. Silakan Ustaz Zul. Baik, terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona. Patutlah senyum DJ Syafiq ni lebih panjang, manis daripada biasa. Dia asal orang Penang datang, dia punya semangat, aura dia lain macam ya. Makhraj tepat terus, tak ada salah tergelincir sikit pun. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah, itulah pentingnya sahabat ya dalam perjuangan ni rupanya. Allah. Baik, alhamdulillah tadi sebenarnya kita rasa tak nak berhenti sebab kita nak sebab usrah nurani ni macam tadi DJ Syafiq kata, dia adalah membentuk ikatan kekeluargaan ya, ikatan kekeluargaan. Tetapi bila kita katakan nurani, dia adalah ikatan dalaman yang sangat dalam. Dia di sana letaknya hidayah Allah, di sana letaknya rasa ya, letaknya perasaan. Jadi kalaulah kita nak tahu, tadi kita dah dengar ya, kita simple je, kita kenal siapa Akhi Faizal Ismail dulu, dan kita tahulah cara dia bercakap, tak adalah macam petang ni jauh lah ya, itu yang kita kenal lah. Tak ada, wallahu alam, mungkin kalau saya tak follow sangat, tapi kita dapat tahulah bukan. Dan alhamdulillah Akhi Faizal dia sangat berlapik. Kita bukan nak kata salah siapa-siapa ya, kerana saya ada kat sini maka saya jadi begini, kerana orang itu saya jadi begini. Tak ya, kita semua cakap tentang diri kita. Maka kita tengok ada satu turning point, satu perubahan yang besar, dan perubahan yang besar tentulah kena ada tenaga tolakan yang besar. Dan kami nak dapat petang ni dalam usrah nurani ni, apa momen ya kita nak tahu. Mungkin momen tu kadang-kadang dia masuk perlahan-lahan, pengalaman berbeza. Ada yang masuk begitu kuat sampai begitu mendesak untuk seseorang itu dia buat satu turning point dalam hidup. Saya cuba nak dapat, mungkin ramai rakan-rakan surah nak tahu tentang perkara ini ya, sebab the best part dalam hidup adalah berubah, dan muhajirin akan terus berubah. Kita nak saya nak mungkin satu words yang saya harap dapat sedikit sebelum saya amalkan kongsi kita dengan halwa yang dapat menghiburkan kita. Bagaimana bila momen itu saya tak nak dengar, mungkin orang dah ajak macam-macam, ada orang datang jumpa kita, tetapi saat pintu hati kita diketuk oleh satu benda yang namanya hidayah, dan hidayah menyelinap dalam hati. Akhi Faizal, boleh tak kongsikan sedikit saja, bukan dengan tujuan lain, tujuan untuk memberi rangsangan kepada, sebab ramai rakan-rakan kita ni yang nak berubah tapi kadang-kadang tak kuat untuk berubah. Mungkin dengan contoh-contoh teladan membantu kita. Silakan Akhi. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sebenarnya semasa turning point tersebut, yang betul kata Ustaz, dia memerlukan satu lonjakan, satu tenaga yang besar ataupun satu insiden sebenarnya. Yang saya kata dulu bila saya berada dalam fasa yang dahulunya, dia tu perlahan-lahan tau Ustaz. Dia tarik perlahan-lahan untuk kita lupa kan. Kita tak sedar yang kita, sebenarnya aku dah ada kat tengah laut. Dekat mana aku ni? Aku nak menggapai. Allah. Aku dah tak nampak tebing dan semua. Subhanallah, itu yang paling kita takut. Adakah kita mampu nampak tebing itu semula? Kita dah nak tenggelam ni. Ya Allah, di saat itulah bila saya berada di semasa belajar ya, setelahnya Ustaz pun tahu sebenarnya cerita saya ni, ada orang ajak saya banyak pergi, tapi hati tak terbuka lagi. Subhanallah. Bila saya dapat satu benda yang masalah, tak dapat tidur, itu je. Tak dapat tidur Ustaz. Allahu Akbar. Orang kata tak dapat tidur ni fikir macam-macam. Tak dapat tidur ni macam kau saja tak nak tidur, tengok cerita movie ke apa ke semua. Ada sengaja, ada tak sengaja. Tapi yang saya nak tidur tapi tak boleh dan tak tahu punca. Tak tahu punca.
Dan bila saya nak tidur, bila time saya nak tidur tu je memang mengantuk, tapi tiba-tiba saya terjaga. Pada malam yang pertama, dia menyebabkan saya rasa macam panic attack. Saya tak tahu apa yang menyebabkan saya panic attack tu, tapi jantung saya berdegup kencang. Sampai saya rasa macam okey, aku nak kena heart attack dah ni kan. Tapi lepas setengah jam dia reda. Jadi saya pun okey, tak apa, okey, aku mungkin ada stres ke apa ke yang kita tak tahu. Masa tu COVID pun dah mula melanda dunia sebenarnya. Jadi saya melalui perkara tersebut, okey, hari ini saya susah nak tidur. Besok pun benda yang sama berlaku. Kemudian kalau setakat 3-4 hari okey lagi, tapi dia berlanjutan Ustaz. Seminggu, 2 minggu susah nak tidur siang malam. Allahu Akbar, sampaikan dia makan masa berbulan-bulan sampai badan saya jadi lemah sangat. Sangat-sangat. Saya tak tahu, kepala saya pening, saya jadi tension daripada panic attack tu. Kalau ikut perubatan moden, dia akan masuk ke fasa anxiety, masuk ke fasa depression. Pada masa itu saya dah lemah, saya seperti lost, saya bukan diri saya dah. Apa yang jadi dekat aku ni? Padahal satu je asbab, iaitu tak tidur, susah nak tidur. Ya Allah, orang kata susah nak tidur ni, alah, tak ada apa pun. Tapi sebenarnya bila Allah tarik satu nikmat dan kita terus kita tersentak macam tu, Masya Allah. Dari penyelesaian dia, perubatan kata tak ada masalah apa-apa kan. Jadi bila saya, masa tu saya ambil keputusan untuk balik ke Malaysia dengan keluarga saya. Kemudian tiba-tiba ialah saya berjumpa dengan ramai sekali, termasuklah perubatan Islam. Kata mereka, saya kena kuatkan jiwa dalaman saya yang mungkin selama ini kosong, yang mungkin tidak diisi sepatutnya dengan Allah dan juga Rasul. Dan ketika itulah saya mula mengamalkan zikir saya secara istiqamah, walaupun pada mulanya berat. Saya mula macam bangun malam, solat tahajud dan sebagainya. Walaupun masih lagi tak boleh nak tidur, tapi saya dah tak ada daya upaya saya dah. Melainkan saya hanya minta dekat Allah yang Maha Kuasa saja. Masa itulah baru dia rasa macam, ya Allah, aku dah tak ada lain dah, ya Allah, hanya kepada Engkau saja yang aku minta. Ya Allah, Engkau tolonglah aku, ya Allah, Engkau tolonglah aku, ya Allah. Bagilah aku jalan keluar. Saya seolah-olah macam tak ada harapan langsung dah. Tapi Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya dalam keadaan yang mungkin lemah, jiwa saya pun dah kosong, syaitan pun dah masuk macam-macam, dah membisikkan kepada saya. Tapi Allah tu dengar kita, Allah tu dia kasih kepada kita. Dan saya minta jalan keluar. Tiba-tiba ada rakan saya yang tahu masalahnya, dia kata ada jemaah yang nak keluar. Jemaah ni lah tabligh ni kan. Jemaah nak keluar dan minta saya berjumpa dengan mereka. Subhanallah Ustaz, bila saya pergi jumpa dengan mereka, bila saya tanya kat mana dia nak keluar ni lepas ni, dia kata nak keluar di tempat yang saya tengah berada ketika itu. Masya Allah. Terus saya pun macam selama ni saya macam tak pernah join dia orang, tak pernah nak ambil tahu dan sebagainya kan. Saya masuk dalam suasana tu yang saya rasa selama 3 hari itu saya rasa macam okey, setiap saat, setiap masa dipenuhi dengan amalan. Bangun pagi, pukul 4.30 tahajud dan sebagainya. Dengar kisah-kisah Nabi, kisah Rasulullah dan para sahabat. Masa itulah dia terus masuk ke dalam jiwa saya dan tu mengatakan, inilah sebenarnya benda yang aku kehilangan selama ini. Aku kehilangan, aku tidak masukkan dalam jiwa aku selama ini. Saya balik, saya nangis Ustaz, saya nangis, saya macam okey, apa yang aku buat selama ini? Selama berpuluh tahun aku hidup ni kan. Kenapa aku tak rasa macam ni? Kenapa aku tak masukkan benda-benda yang sepatutnya dalam hati aku, dalam rohani aku? Jadi start daripada itu, saya terus istiqamah. Saya ajak supaya isteri saya, anak-anak saya sekali, saya cerita kat dia orang tentang kisah-kisah Nabi, tentang kisah para sahabat yang saya dapat daripada pengalaman saya itu keluar bersama dengan mereka tu. Dan akhirnya Masya Allah, Allah tu bagi kekuatan balik. Dia bagi kekuatan balik kepada saya secara fizikal, secara rohaniah, dan segala-galanya selepas itu seolah-olah tersusun dengan baik dan cantik sekali. Dan sampailah ketikanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya untuk keluar
memberitahu perkara ini kepada orang ramai, dan alhamdulillah Allah tu tahu masa yang terbaik untuk kita. Apa orang kata, orang ramai menerima baik perubahan saya. Itulah yang berlaku. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya rasa sangat bertuah surah kita petang ni, sebab orang tengok ada dua yang berbeza. Ini Faizal Ismail satu masa, ini Faizal Ismail sekarang. Tetapi orang tak jumpa di manakah turning point dia. Dan kita dapat share, dan saya sendiri, Allahu Akbar ya, rakan-rakan usrah yang dengar, kita rasa apa yang Akhi Faizal nak sampaikan. Analogi lemas di lautan itu adalah kita sebenarnya. Ya. Kalau kita pergi ke tepi laut, kemudian tanpa sedar rupanya current arus laut tu tarik kita, ya. Dan kita takut dalam hidup kita mula-mula rasa bersalah, ya, rasa janggal, rasa tak selesa. Tapi lama-lama dia tarik sehingga akhirnya rasa biasa, ya. Kemudian dia tarik lagi sampai rasa seronok, ya. Sampai masuk ke tengah laut, sampai rasa tak nak tinggal lah keseronokan itu, kan. Tetapi bila Akhi Faizal Ismail sebutkan, ya, ketika tergapai-gapai tangan, ramai kita sekarang ni seolah-olah tergapai-gapai tangan, ya. Dan satu perkataan yang disebut tadi, alangkah takutnya kalau tiba-tiba kita tergapai tak nampak daratan. Artinya tak tahu di mana jalan pulang, ya. Mungkin akan terus tenggelam. Dan rupanya apa yang berlaku, tak dapat tidur, ya, Allah jadikan asbab, ya, untuk bagi tahu bahawa jiwa kamu telah dicuri sebenarnya, ya. Kamu ada jasad tapi roh kamu lost, kamu telah hilang sebenar-benarnya, ya. Dan untuk dapat balik, ya, sebab itu kita tengok para nabi, Rasulullah, apa yang Nabi buat yang kita tuliskan sebagai the power of uzlah. Sebenarnya keluar bersama dengan jamaah itu sebenarnya dari sudut dia adalah uzlah. Sebab kita pun tinggal dunia, cuma kalau uzlah zaman dulu dalam gua, tetapi uzlah kali ini dalam jamaah. Masa tu kita tak ingat dunia, kita lupakan tentang dunia, dan pada saat pengisian, pada saat uzlah tersebut, ya, ini Allah sebut tentang Ashabul Kahfi. Sebab Ashabul Kahfi Allah suruh kita jadikan mereka itu pedoman. Dan kisah yang berlaku kepada Akhi Faizal Ismail membenarkan saat Ashabul Kahfi menyebutkan wa idza tazaltumuhum, tatkala mereka itu melakukan uzlah. Mereka uzlah maknanya tinggalkan dunia. Cuma dalam konteks jamaah, dia tinggalkan kita tentang dunia, tetapi dia buat gua dia sendiri. Yang dalam itulah Masya Allah isi. Dan proses itu Alhamdulillah, ya, memberi kekuatan untuk kita melonjak kepada satu perubahan yang bukan senang. Apatah lagi orang yang kadang-kadang berfikir, kan, aku kalau masuk kat sini kan siapalah nak ajak aku dah, sedangkan pencarian aku ini nanti adakah macam-macam mainan syaitan akan datang dengan reason, esei, karangan yang sangat baik, yang menyebabkan ramai orang akhirnya patah balik ke belakang pun ramai kalau lah tak kuat input dalaman. Allahu Akbar. Saya kira kita sangat bertuah pada petang ini, ya. Jadi kita nak kunci rasa tu. Ustaz Amal, tolong kami, Ustaz. Saya tak nak cerita Akhi Faizal tu macam dia berlalu pergi. Kita nak kunci dengan ayat Quran, kita nak kunci dengan salawat dan zikir. Silakan Ustaz. Betul. Syafiq, Mona dan juga sahabat kita Faizal dan semua rakan-rakan Usrah. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني.
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz Uzur dan terima kasih Faizal, tadi kisah yang Masya Allah sangat menyentuh jiwa dan perasaan saya sendiri dan juga mudah-mudahan pada kita semua. Ya Allah, macam mana yang dikatakan hidayah tu, dia punya rasa tu, ya. Itulah yang kita nak cari melalui usrah kita, ya, yang saban tahun telah dipimpin oleh Ustaz Zul ni. Maknanya kita nak dapat rasa tu, ya. Rasa inilah yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, datangkan rasa-rasa yang indah ini sebelum kita dipanggil pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dengar Feza cerita tadi tentang Allah Ta'ala ni, dia datangkan, kita sebut sebagai musibah lah, ya. Kita sebut sebagai musibah lah. Sebab musibah ni dia telah dia telah pun ditakdirkan Allah kepada kita, ya, dengan tujuan dan maksud daripada Allah SWT, ya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi SAW sabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu," atau kama qala Nabi SAW. Pada siapa yang Allah nakkan kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan datangkan musibah ataupun timpakan musibah kepada dia. Masya Allah, Allah nakkan kebaikan. Tapi kerana kita, ya, tidak ada kefahaman itu, ataupun kita tidak didengarkan hal itu, kita melihat musibah itu sebagai Allah benci kita, Allah tak sayang kita, Allah ni biarkan kita. Tapi sebenarnya tidak, ya. Allah SWT dengan musibah tu dia nakkan kebaikan kepada kita. Jadi bila sebut musibah ni, dia bukan kira siapa lah. Bila Allah nak bagi ni kepada orang yang beriman ni, dia ada kebaikan dia. Sebab tu kata Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, kali-kali tidak menimpa kita sesuatu melainkan Allah Ta'ala ni ma kataballahu lana, apa yang telah ditentukan Allah kepada kita. Bila sebut perkataan lana ni, saya kira Ustaz Zul, DJ Mona boleh betulkan saya, bila sebut lana ni, dia cerita elok sebenarnya. Maknanya Allah dia nak bagikan kebaikan kepada kita. Sebab tu dia lana, yang tak eloknya alaina. Sebab tu kalau kita doa, Allahumma khtim lana, makna bihusni al-khatimah. Lana tu baik, wala takhtim alaina, jangan kita terbalik lah, ya? Jadi tak terbalik. Alaina jadi tak elok. Al-Quran hujjatul lana, dia jadi elok. Quran tu jadi elok kalau dia jadi hujah kepada kita di akhirat nanti. Quran hujjatul lana atau alaina, yang kita takut Quran jadi hujah yang mendakwa kita di depan Allah. Jadi bila Allah kata qul la yusibana illa ma kataballahu lana, lana ni dia elok sebenarnya. Apa yang Allah Ta'ala dah tulis dekat kita, yang tetapkan kepada kita tu elok. Cuma kegagalan kita membaca didikan dan tarbiyah Allah SWT. Bila kata Zal diuji macam tadi, saya kira semua kita diuji, ya. Saya mungkin ustaz pun sendiri, mungkin ego saya pun banyak lagi, ataupun saya ni cakap ya banyak, belum buat. Tapi saya dapat rasa bila mana Allah tegur saya, ya. Dan tegur Allah Ta'ala ni, Masya Allah. Saya malam baru terbaca karangan ataupun tulisan Syekh Athaillah Sekandari. Saya dapat baca tu, Masya Allah. Syekh Athaillah kata apa dia kata? Kita lambat ataupun kita ni payah sangat nak terima nasihat. Payah nak terima nasihat. Walaupun dah nasihat kita baca, kita dengar payah. Jadi Allah Ta'ala ni sayang dekat kita. Dia nak bagi kita ni berubah juga. Dia datangkan musibah kepada kita. Rupanya satu musibah tu yang Allah datang tu, yang membalik, yang jadikan kita balik dekat dia tu, lebih baik daripada 1000 nasihat yang kita dapat selama ni, Masya Allah. Jadi saya juga mengatakan, saya juga ditimpa musibah-musibah itu. Dan saya tundukkan, ya, ego saya ni nak bagi tahu, ya, musibah-musibah ni sebenarnya inilah cara Allah nak bagi kita balik dekat dia. Betul. Sahabat saya, jiran saya boleh mungkin sebut kisah jiran saya. Anak dia accident, meninggal pada PKP2 itu. Meninggal, tuan-tuan. Anak sulung, tuan-tuan. Anak sulung dah berkahwin dan isteri dia sedang mengandung. Saya tak pasti dah lahir ke belum, Masya Allah. Accident. Masya Allah. Bila insiden tu, Masya Allah, ini ujian berat bagi seorang ayah dan mak. Allahu Akbar. Ujian berat. Dan bila dia datang surau tu, saya melihat dia menangis dan menangis. Dia kata, Ustaz, saya sebelum ni bukan saya tak tengok orang mati, mak mati, ayah mati, adik-beradik mati. Tapi saya tak boleh rasa macam mana ego saya tu tak boleh nak rasa, tak boleh nak ubah diri saya. Sampailah anak saya mati, baru saya dapat rasa. Ya, dikatakan macam mana rasanya Allah nak didik saya ni, belajar kehilangan ni. Untuk belajar menerima kehilangan, Allah ambil balik ni. Saya tak boleh rasa yang kematian sebelumnya. Tapi bila kena dekat anak saya, dia kata baru saya tahu ini perasaan tu macam mana. Ya, seorang ayah, seorang ibu yang hilang anak ni, Masya Allah. Jadi dengan sebab itulah dia kata Allah tak, dia jadi balik nak kita ni betul-betul hidup kita nak balikkan diri kita kepada Allah.
Jadi Allah SWT ni sangat sayang kepada kita, Masya Allah. Dia nak kita balik kepada dia. Dia nak kita balik. Sebab tu Allah datangkan musibah-musibah dugaan ini, kata Allah, ya, walidhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dalam surah Sajadah kami timpakan musibah-musibah ni yang ditimpakan kepada azabil adna dunal azabil akbar, sebelum azab di akhirat ni yarji'un, supaya mereka balik kepada Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya kira satu perkongsian daripada Ustaz Amal sebagai mengiyakan, bahkan menyokong kisah benar yang berlaku. Dan usrah ini adalah kita cerita kisah-kisah benar untuk kita semua nampak, ya. Ustaz Amal buka apa yang ada dalam tulisan ulama lampau. Kemudian kita tengok apa yang berlaku pada kehidupan seharian. Ketika syaitan keluh kesahkan kita dengan ujian, sehingga akhirnya butalah kita daripada melihat hikmah pada ujian. Maka sedangkan di sebalik setiap ujian itu, di sana letaknya sayang Allah, di sana letaknya perhatian Allah, di sana letaknya hidayah Allah. Tapi syaitan akan pastikan kita setiap masa supaya hanya tengok pada ujian, tengok, dan kita akan mula mempersoalkan Tuhan, kenapa begini dan kenapa begini. Jadi alhamdulillah, saya kira perkongsian kita pada petang ini satu perkongsian yang sangat bermakna, memberi rangsangan, dorongan, al-ilham, ya, untuk kita itu boleh pergi lebih jauh ke hadapan melalui jalan Rasulullah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usrah kita ni macam inilah, sedar sedar masa kita dah sampai ke penghujung. Mungkinlah sebagai supaya orang kata mendengar bicara mungkin 1 minit terakhir daripada Akhi Faizal, untuk sebagai mungkin satu oleh-oleh yang boleh dipegang untuk kami semua rakan usrah. Silakan. Masya Allah, ya, ini satu peluang yang cukup baik sebenarnya. Allah bagi kekuatan kepada saya. Tak ada daya upaya saya melainkan dengan bantuan Allah. Dan dia buka lorong-lorong ke arah kebaikan kalau dia nak bagi kebaikan kepada kita. Macam Ustaz cakap tadi, musibah dia datangkan untuk kebaikan, dan hasilnya sekarang ni saya bersama dengan tuan-tuan semua. Masya Allah, ya. Ustaz yang saya tak pernah jangka, saya tak pernah fikir yang saya akan berada dan bercakap tentang perkara ini, Ustaz. Masya Allah. Dan dalam keadaan saya ada dalam keadaan macam ni pun, kita nak perubah suasana pun, sebenarnya Allah akan bagi ujian juga. Akan bagi ujian. Dalam keadaan ini juga ramai juga yang bagi komen-komen yang tak berapa baik, kata oh ni dia dah macam tak berapa, tak ada job pun, macam-macam, Ustaz. Macam-macam, ya. Tapi ya, kita kena istiqamah dan kita tahu niat kita. Kita tahu niat kita yang kita nak berubah. Bukan apa, kita nak berusaha menjadi kepada lebih baik, ya. Dan saya teringat juga, ini memang pesan Nabi SAW. Kalau Ustaz, kalau saya salah, Ustaz betul-betulkan. Apabila Nabi kata, jika kamu meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan saya sangat yakin pada itu. Sekarang perlahan demi perlahan, Masya Allah, saya dapat menyaksikan kebaikan itu. Dan saya minta sangat doa daripada ustaz-ustaz semua, rakan-rakan usrah, DJ berdua, ya, semoga saya istiqamah di jalan ini, ya, dan sentiasa berpegang kepada perintah Allah dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, ya. Saya kira doa itu juga adalah harapan kita semua, ya, sebab kita tak pernah ada jaminan bagaimana mati kita, adakah baik ataupun su'ul khatimah. Jadi sebab itu selagi belum kita itu dijemput oleh Allah, maka berjuanglah seperti kata-kata rangsangan akhir daripada Akhi Faizal Ismail, dan kita doakan insya-Allah agar terus lebih kuat. Manusia dah mengata ni memang akan tetap ada, takkan kita tak pernah berhenti. Manusia itulah kelebihan mereka, ya. Dan sebab itulah golongan yang disebut awliya illah ini adalah la yakhafuna laumatal laim, ya. Mereka itu tak risau, tak peduli pun apa cercaan orang-orang yang mencerca mereka, ya. Allah rakamkan perkataan tak peduli cercaan orang mencerca, sebab memang manusia ni bila dia tak ada kerja, kerjanya adalah mencerca supaya dia ada kerja. Jadi insya-Allah kita semoga istiqamah. Samal, mungkin ada 1 minit juga yang terakhir, silakan. Terima kasih Ustaz Zul dan semua rakan-rakan usrah.
bila sekarang ni dalam suasana pandemik ni, kita Allah Ta'ala datangkan hadirkan kepada kita melihat kematian yang banyak. Kematian yang banyak. Masya Allah, sama hari kematian. Ada COVID ada apa tidak, kematian yang banyak. Jadi bila kita kematian ni, maknanya itulah sebab nasihat, dan kita sedang menuju kepada kematian itu. Masya Allah, tabarakallah. Itu dan dia sebab nasihat kepada kita. Dan sebagai saya sendirilah di usia dah 50-an, dah mula rasa dah Allah Ta'ala dah tarik dah banyak benda. Ya, Allah Ta'ala tarik dah. Kita dah rasa kebahagiaan, Masya Allah, kan? Kita dah rasa dah Allah Ta'ala tarik itu. Nak bagi tu sebuah nasihat dan teguran Allah yang kita ni kena bersedia dah nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa yang pernah saya duk baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni ambil Rasulullah, ambil teladan Nabi SAW. Nabi kita SAW ni sejak Nabi mula diperintahkan puasa, Nabi tadarus Quran dengan dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, ya. Dan bila baca riwayat tentang tadarus ni, menjelang tahun-tahun terakhir, tadarus Nabi daripada sekali tu jadi 2 kali. Itu nak bagi tu dekat kita, maknanya kita dekat nak balik kepada Allah ni, kita gandakan ibadah kita kepada Allah SWT. Allah Ta'ala bukan nak tengok kuantiti tu, tapi Nabi tunjuk kepada kita gandakan daripada sekali jadi 2 kali. Dan bila baca hadis-hadis makanan Nabi pula, dikatakan Nabi dah di hujung-hujung usia, Nabi dah makan daripada roti, daripada gandum yang paling rendah ataupun paling murah harga dia. Sampai macam tu. Dan menunjukkan maknanya perjalanan kita nak balik jumpa dengan Allah ni, soal-soal makan ni dah bukan jadi soal besar dah. Dulu memang mudah, memang belasah je. Mau baik. Mau belasah je makan. Tapi Masya Allah, bila dah hujung-hujung ni, kita tak tiru Nabi tu bila ketikkan soal makan ni. Bukanlah tak makan. Soalan makan tu bukanlah isu benda besar lah. Makan je. Ya? Tapi kita ni bila Allah dah tak buat macam tu, Allah bagi kita sakit. Sakit lah kena buat juga makan. Ini kena kurang, ini kena kurang. Ini ya. Jadi itulah di akhir usia ni, itulah apa yang kita nak buat persiapan ni. Mudah-mudahan contoh teladan Nabi tu sangat berguna untuk kita semua, insyaAllah. Ya? Terima kasih, Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah. Sa'amal, saya kira benarlah yang disebut kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai satu yang mengajar, mengingatkan kita semua. Alhamdulillah, tajuk kita ya Rasulullah telah kita bincangkan, dan kita tahu bahawa ajaran Rasulullah itulah, walaupun 1400 tahun lebih Nabi tinggalkan kita, tetapi ajaran Nabi itu setiap daripada kita sedar bahawa kita ingin terus berada di atas laluan itu, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih kepada akhi Faizal Ismail, ya. Allah juga membalas perkongsian yang baik tersebut. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Amaluddin, ya. Rakan ustaz yang dikasihi sekalian, ketika kita menyebut ya Rasulullah, seolah-olah kita itu berdialog, ya, memanggil Rasulullah. Kita tahu hakikatnya panggilan itu adalah selawat salam kita pada Rasulullah. Kita biasa dengar tentang kisah Rasulullah menghantar 10 orang untuk mengajar dan menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk yang jauh daripada kota Madinah. Kita faham kisah yang disebut sebagai peristiwa Raja'i. Dan pada saat itu, kisah yang berlaku adalah mereka di tengah-tengah perjalanan, mereka telah dikepung, dan ringkas cerita mereka telah dibunuh. Ya, kita ni yang cakap hari ni tentang agama, kita tak pernah rasa pun apa yang dirasai oleh sahabat. Di kalangan mereka, sahabat yang bernama Khubayb, dan Khubayb bin Adi dibawa ke Mekah. Kita biasa dengar kisah ini, dan mungkin saya pernah kisahkan kisah ini dalam usrah kita. Sehinggalah dia disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat, hinggalah pada hari dia akan dijatuhkan hukuman bunuh oleh orang-orang Quraisy yang benci, yang sakit hati kerana mereka tewas dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar. Dan ketika berada pada detik-detik terakhir hayatnya,
Khubayb bin Adi meminta izin untuk mengerjakan solat sunat, dan dibenarkan ketika dia melihat arah Kaabah, dia mengangkat takbir, dia rukuk dan sujud, dia melakukan solat sunat 2 rakaat. Kemudian dia bangun dan dia berkata kepada pemuka Quraisy, sekiranya aku takut kamu sangka bahawa aku solat ini kerana aku takut berhadapan dengan kematian, nescaya aku akan minta lebih banyak solat. Tetapi tidak aku lakukan, sebab aku takut kalian menjangka bahawa aku ini takut pada kematian. Mereka lantas mengikat Khubayb bin Adi dan disalib pada ketika itu. Dan pisau-pisau yang nipis dan tajam telah mula mengerat jari-jarinya. Cuba bayang pisau yang sangat tajam mula mengelunsur dan memutus jari-jarinya, sendi-sendinya. Dan pada saat darah bercucuran keluar, itulah datang pemuka Quraisy sambil berkata, wahai Khubayb, kami tawarkan kepada engkau agar kami akan lepaskan engkau daripada salib ini, dan kami lepaskan untuk tempat ini diganti oleh Muhammad. Darah mengalir, menggelitik kesakitan, dan orang menawarkan tempat itu untuk diganti oleh Rasulullah. Bahkan ustaz yang saya kasih sekalian, apakah yang keluar daripada mulut sahabat Rasulullah? Dengan jelas dia berkata, demi Allah, kami tidak akan boleh lena di waktu malam hari seandainya kami tahu bahawa satu duri kecil telah menusuk kaki Nabi SAW. Kami semua tak boleh tidur kerana tahu bahawa ada duri kecil yang menusuk ke kaki Nabi. Masa mungkin aku nak letakkan kedudukan Rasulullah pada tempat aku? Demi Allah, tidak sama sekali. Saat itu mereka mula bertempik dan mereka berkata, bunuh Khubayb. Dan ketika anak panah dan tusukan pedang menembusi tubuhnya, dia dongakkan kepalanya ke langit dan berkata, wahai Allah, sampaikan salam Habib kepada Rasulullah. Wahai Allah, tolong sampaikanlah salam aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebut kalimah Allah, dan itulah nyawanya dinyebut pulang oleh Allah sebagai orang yang mempertahankan agamanya. Ya Rasulullah, hanya satu kalimah kecil yang terbit daripada hati orang yang sayang Rasulullah. Kisah daripada akhi Faizal Ismail adalah dorongan kita untuk kita ikut jalan Rasulullah. Nasihat daripada Ustaz Amal sebentar tadi adalah pengukuh agar kita semua, ya Allah, kami semua dapat mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah. Itu dia Ustaz, cerita yang penuh dengan inspirasi yang saya kira Mona setiap kali Ustaz Zuramli membawakan rancangan Usrah Nurani akan tinggal dengan cerita-cerita dan panduan buka hati kita lagi untuk terus mendapatkan kebaikan, insya-Allah. Semoga itu akan kekal menjadikan pautan yang teristimewa merubah hati kita ke arah kebaikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah tajuk pada petang ini, masya-Allah, ya Habibi ya Rasulullah. Masya-Allah. Dan untuk waktu ini mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Ustaz. Ustaz Amal, anda minta Ustaz Amal, Ustaz, petang ni tolong bacakan doa untuk kita semua. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersyukur padamu ya Allah telah menemukan kami dan menghimpunkan pada kami pada petang ini, pada petang yang mulia ini ya Allah, di dalam majlismu ya Allah, yang mana di sinilah insya-Allah kami yakin adanya kecintaanmu ya Allah, kerana Engkau telah berfirman ya Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wajiblah mendapat cintaku mereka yang saling mencintai kerana-Ku. Wajiblah mendapat cintaku pada mereka yang saling duduk-duduk kerana-Ku. Dan wajiblah mereka mendapat cintaku pada mereka yang saling ziarah-menziarahi kerana-Ku, ya Allah. Kami memohon kecintaan-Mu, ya Allah. Yang dengan cinta itu, ya Allah, selamat kami daripada azab-Mu, ya Allah. Dan kami dapat masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Allah warzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, kurniakan kami rasa cinta padamu. Cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu, ya Allah. Dan cinta kepada amalan-amalan yang menyampaikan kami kepada cinta-Mu, ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Ya Allah, ada pahala daripada apa yang kami bincangkan, yang kami usrahkan pada petang ini, ya Allah. Tak pendahlah pahalanya kepada kedua ibu dan ayah kami yang kami kasihi, yang kami rindui, ya Allah. Dan kepada sekalian guru-guru kami, ya Allah. Dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan doa yang dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di jalan-Mu, di atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya wahai Tuhan kami, janganlah Kau cabut balik hidayah daripada hati kami, serta Kau memberikan hidayah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami orang yang bersabar di atas agama-Mu, ya Allah. Kerana sukar beragama, mengekalkan kesabaran saat ini, ya Allah, tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kurniakan kesihatan kepada kami, ya Allah. Kurniakan keafiatan kepada kami di dalam beragama ini, ya Allah. Mereka-mereka yang telah pergi dahulu, ya Allah, telah dijemput oleh-Mu, ya Allah. Berilah syahidan pada mereka ataupun husnul khatimah pada mereka, ya Allah. Bagi yang sedang menanggung kesakitan ketika ini, ya Allah, berilah kesembuhan. Kerana Engkau-lah asy-syafi, ya Allah. Engkau-lah penyembuh, ya Allah. Dan jadikan dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Ya Allah, kami akan menyusul, ya Allah. Kami akan menyusul mereka-mereka yang telah Kau jemput, ya Allah. Kau panggillah kami, jemputlah kami di dalam kecintaan-Mu, di dalam keredaanmu, ya Allah, dalam husnul khatimah. Allah maja'al akhirah kalamina. Allah maja'al akhirah kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah perkataan akhir kami saat kami berpisah daripada dunia ini, ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, dan himpunkan kami di akhirat nanti bersama dengan insan-insan yang kami sayangi dan cintai, ya Allah. Khasnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amaluddin atas pimpinan doa seperti tadi, dan juga nakib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali selaku nakib kita membawakan perjalanan Usrah Nurani seawal tadi sehinggalah waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, termasuk juga rakan Usrah, Masya Allah, Abang Faizal Ismail. InsyaAllah kita semua mendoakan semoga apa jua bidang yang diceburi selepas ini dan akan datang, moga berjaya di dunia dan juga ke arah akhirat nanti mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Amin. Terima kasih juga Ustaz Ahmad. Kita juga mendoakan Ustaz Ahmad terus kuat dan juga hebat Ustaz, insya-Allah, dan teruskan untuk menyampaikan mesej-mesej dakwah menerusi alunan-alunan yang baik-baik Ustaz untuk kita semua dan juga ummah semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ustaz Zul. Kita akan jumpa lagi Ustaz untuk di waktu dan juga hari yang sama, hari Jumaat, rancangan Usrah Nurani akan bersama anda. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini mengakhiri Usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa suratul asr. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jangan lupa kita ada saran ulangan untuk rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi, dan anda boleh tonton semula di Facebook Live. Kita boleh hayati semula dan juga boleh ulang siar terus ke telefon pintar anda. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Euforia Islami. Da da da
pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua solat malam ikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Tiada lima perkara, yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua solat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua solat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Tiada lima perkara, yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua solat malam dirikanlah, yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh, yang keempat berbanyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram
Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi info yang Islami. Bahagia seluruh semesta bermula dari keluarga, dari titisan susu ibu tercinta, mengalirlah sungai kasih abadi. Dari keringat ayah, kita perah pengorbanannya yang melimpah, derai air matanya mengalir di darah kita, membina cita-cita. Lantaslah seribu lautan, kembaralah ke seluruh alam. Takkan kau temui semurni cinta, semurni cinta keluarga. Seluruh semesta bermula dari keluarga, dari titisan susu ibu tercinta, mengalirlah sungai kasih abadi. Lintaslah seribu lautan, kembaralah ke seluruh alam. Takkan kau temui semurni cinta, semurni cinta keluarga. Langkah remajamu ditusuk sembilu, kembara dewasamu diambil nafsu. Ingatlah pesan ibu, kenanglah pesan ayah, kembalilah ke jalan Allah. Sayangi keluarga, di situlah bahagia. 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 Sayangi keluarga, di situlah bahagia.
sayangi keluarga, di situlah bahagia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur, jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah, tidakkah mau menjauh, kau ingat siapa untuk kau. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Amalan di tempat kerja dengan budaya norma baharu. Elak bertutur dengan jarak yang dekat. Elak berada di tempat yang sempit. Penggunaan lift secara terhad dalam satu masa. Kerap melakukan yahkuman pada permukaan di tempat kerja seperti ruang kerja, tombol pintu, kaunter perkhidmatan, tertikus dan papan kunci komputer. Jangan lupa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak anda. #Cegah COVID-19, #Kita Jaga Kita. Mengikut kaji selidik JFK yang terkini, Radio IKIM adalah radio Islami nombor 1 di Malaysia. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Terima kasih barisan hadapan. Kau bagai rembulan menyinari kegelapan, menyimbah cahaya membingkis kasih harapan. Bakti yang dicurahkan buat insan yang memerlukan. Teguh jiwamu walau diri yang menjadi taruhan. Mulianya hati engkaulah wira-wirawati, penyambung nadi di kaulah harapan pertiwi. Begitulah pengorbanan walau hati tersakiti. Juangmu tak ternilai walau emas menjadi ganti. Oh terima kasih barisan hadapan, segala jasa dan baktimu moga dirahmati selalu. Oh terima kasih barisan hadapan, semua pengorbananmu itu tak dapat dihitung dengan jemariku. Dan keikhlasanmu diganjari Tuhan syurga abadi. Bahagia selamanya, inilah doa kami. Mulianya hati engkaulah wira-wirawati, penyambung nadi di kaulah harapan pertiwi. Begitulah pengorbanan walau hati tersakiti. Juangmu tak ternilai walau emas menjadi ganti. Oh terima kasih barisan hadapan, segala jasa dan baktimu moga dirahmati selalu. Oh terima kasih barisan hadapan, semua pengorbananmu itu tak dapat dihitung dengan jemariku. Dan keikhlasanmu diganjari Tuhan syurga abadi. Bahagia selamanya, inilah doa kami. Kau bagai rembulan menyinari kegelapan, menyimpang cahaya membingkis kasih harapan. Bakti yang dicurahkan
dicurahkan buat insan yang memerlukan. Tunggu jiwamu walau diri yang menjadi taruhan.